Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, semalam kita telah dalam segmen yang lalu kita telah melihat bagaimana yang dikatakan bersyukur, apa erti syukur dan bagaimana kita hendak bersyukur. Syukur itu terbagi kepada tiga, iaitu caranya. Yang pertama, syukur dengan lisan, yang kedua, syukur dengan hati, dan yang ketiga, syukur dengan tindakan ataupun perbuatan, iaitu kita menggunakan nikmat selaras dengan tujuan Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan nikmat itu. Pada kali ini saya ingin menjelaskan dan berkongsi tentang bagaimana orang yang bersyukur itu bekerja, ataupun bagaimana yang dikatakan bekerja dengan rasa bersyukur. Untuk itu saya ingin memberi satu tamsilan dalam bentuk cerita. Daripada cerita ini, insya-Allah kita akan dapat memahami bagaimana kesan orang yang bersyukur apabila bekerja. Kita ada 3 orang pekerja bekerja di tempat yang sama dengan job spec yang sama, mendapat gaji yang sama. Apa kerja mereka? Bayangkan mereka ini ialah simen bangunan, plaster bangunan lah 3 orang pekerja ini bekerja di tempat yang sama, dapat gaji yang sama, job spec mereka sama, dan pada hari yang sama, pada masa yang sama. Cuma apa yang berbeza ialah air muka mereka. Air muka pekerja yang pertama dalam keadaan masam, air muka pekerja yang kedua dalam air muka yang selamba, dan yang ketiga dalam keadaan ceria. Jadi seorang wartawan dikehendaki menemu ataupun menemu ramah 3 orang pekerja ini dengan memberi satu soalan saja, very simple. Soalannya sangat ringkas dan sangat mudah, iaitu apa yang sedang anda lakukan, apa yang sedang kamu lakukan. Jadi 3 orang pekerja ini di tengah panas, sedang simen bangunan, satu muka masam, satu muka selamba, satu muka ceria. Jadi wartawan jumpa pekerja yang pertama, apa yang sedang anda lakukan, what are you doing? Maka pekerja yang masam ni agak-agaknya apa jawapan dia? Wah, oleh kerana dia masam, memang dia tak suka kerja dia. Dia kata, bila ditanya begitu pula, dia kata tak nampak, buta, nak tanya lagi. Jadi orang yang masam ni bukan saja dia menyiksa orang yang di sekeliling dia, tetapi orang yang masam ini menyiksa ataupun merimaskan, tidak ada keterangan pada dirinya sendiri. Ingat kalau kita muka masam, kita bukan saja menyusahkan orang sekeliling kita, tetapi yang paling penting ialah kita menyusahkan diri kita sendiri. Kenapa dia masam? Kerana dia terpaksa buat kerja. Orang yang terpaksa buat kerja, hasil kerjanya tidak akan berkualiti. Hasil kerjanya tidak akan produktif, Dan ada ungkapan yang mengatakan bahawa orang yang tidak bahagia di tempat kerja tidak akan bahagia dalam hidupnya. Orang yang tidak bahagia di tempat kerja tidak akan bahagia dalam hidupnya. Kalau kita lihat, memang ada kebenaran kenyataan ini. Kebenarannya ada pada kenyataan ini. Kerana apa? Dari segi masa dan segi kualiti masa dan kuantiti masa, kita lebih banyak habiskan di tempat kerja berbanding di rumah kita sendiri. Dalam 24 jam, orang yang bekerja lebih banyak melihat, memandang muka rakan sekerja, bos mereka, bawahan mereka berbanding melihat pasangan hidup mereka sendiri. Bayangkan kalau kita sudah tidak bahagia di tempat kerja, maka logiknya kita tidak akan bahagia dalam hidup, kerana banyak masa dan kualiti masa kita dihabiskan di tempat kerja. Bagi mereka yang sedang berdepan dengan dilema ini, maka pilihannya cuma 2. Yang pertama, mereka berhenti kerja, berhenti kerja, tukar kerja lain. Kalau kerja itu menyeksa kita, untuk apa puluhan tahun, belasan tahun kita memberi tenaga, memberi masa pada tempat yang kita tak suka, dengan kerja yang kita buat sesuatu yang kita tak suka. Jadi berhenti kerja. Jadi option yang pertama ni bukan mudah, bukan mudah nak dapat kerja sekarang. Jadi
kita beralih kepada pilihan yang kedua, iaitu tukar sikap kita terhadap kerja, tukar cara pandang, mindset kita terhadap kerja. Ini yang selalu dikatakan oleh orang-orang tua kita dulu, kalau kita tidak dapat apa yang kita suka, kita kena suka apa yang kita dapat. Kita tidak boleh mengubah apa yang kita terima dalam hidup, kerana kita bukan tuan, kita bukan Tuhan. Suatu yang kita tak jangka, suatu yang kita tak minta, suatu yang kita tak suka akan berlaku senantiasa dalam hidup. Bukan sahaja dengan pekerjaan, begitu juga dengan pasangan hidup kita. Maka apabila kita berdepan dengan suatu yang kita tidak suka, yang perkara itu adalah satu sunnatullah dalam kehidupan, maka jangan kita melawan takdir, tetapi cuba kita adjust diri kita supaya kita ubah suai diri kita. Mula-mula accept, kita terima. Yang kedua, kita adapt, kita sesuaikan. Dan yang ketiga, kita cuba ubah suai, supaya kita dapat berdepan dengan perkara yang kita tidak suka itu. Selalu dikatakan, kalau dapat limau masam, buat air limau. Jangan kita mengutuk dan sebagainya. Bukan saja dalam soal pekerjaan, dalam apa jua kehidupan. Jadi insya-Allah, jadi jangan jadi pekerja yang pertama, iaitu yang masam ketika melaksanakan kerja, yang bekerja kerana terpaksa. Kalau tak kerja, mana nak cari makan? Kalau tak kerja, mana nak bayar bil? Contoh, nak bayar sewa rumah dan sebagainya. Jadi setiap hari pergi ke tempat kerja dalam keadaan yang tidak ceria, tidak seronok dan sebagainya. Ini stres. Baik, yang kedua, wartawan menemui pekerja yang kedua, bertanya, what are you doing? Apa yang sedang anda lakukan? Ingat pekerja yang kedua muka dia selamba je. Dia simen bangunan. Bila orang tanya, apa yang sedang anda lakukan? Dia kata apa? Saya sedang sign cek gaji saya. Jadi pekerja yang kedua ni lebih bermotivasi kerana dia bekerja adalah untuk mendapat sesuatu, mendapat gaji. Dia bekerja untuk career path dia, dia bekerja untuk meningkatkan KPI dia ada target, lepas ni dia nak jadi lebih tinggi dalam career dia. Subhanallah, orang yang bekerja dengan how to get ini, dia lebih bermotivasi daripada orang yang bekerja dengan terpaksa, yang pertama tadi. Jadi orang ini bekerja dengan lebih baik. Tapi kita dengar apa jawapan pekerja yang ketiga. Apabila wartawan bertanya kepada pekerja yang ketiga, iaitu yang wajahnya ceria, yang sedang tersenyum, kita boleh kenal orang yang ceria ni mudah. Bila wartawan tanya, apa yang sedang anda lakukan? Dia menjawab, saya sedang bina rumah kepada orang yang tidak punya rumah. Rumah ini adalah rumah PPRT, rumah orang miskin. Saya masih ingat kali pertama ketika saya dan isteri serta anak-anak yang dulunya tidak punya rumah, kami masuk rumah pertama kami. Wah, saya lihat isteri begitu gembira masuk ke ruang dapur, anak-anak berada di ruang tamu, dan kami sangat gembira kerana itulah kali pertama kami mendapat ataupun memiliki rumah sendiri. Hari ini saya gembira kerana saya dapat memberi kegembiraan yang sama kepada orang lain. Maksudnya, pekerja yang ketiga ini bekerja untuk memberi. Dia bukan bekerja how to get, tetapi dia fikir how to give. Sebab itu dalam hidup ini, untuk kita ceria, kita selalu perlu banyak memberi. Memberi lebih gembira daripada menerima. Memberi lebih gembira daripada menerima. Dan memberi, kalau kita ingat pada segmen yang lalu, adalah satu ciri daripada orang yang bersyukur, iaitu bersyukur dengan tindakan. Orang yang bersyukur ialah orang yang memberi kebaikan apabila dia mendapat kebaikan. Ingat bila dia dapat ilmu, dia gunakan ilmu selaras dengan tujuan Allah menggunakan ilmu untuk mengajar. Kalau dia dapat harta, dia gunakan harta selaras dengan tujuan Allah menggunakan harta itu, dia berinfak. Jadi orang yang bekerja dengan bersyukur ialah orang yang bekerja untuk memberi. Dan selalunya dan senantiasa, bukan selalu senantiasa, orang yang bekerja untuk memberi lebih gembira daripada orang yang bekerja untuk menerima, lebih-lebih lagi lebih gembira daripada orang yang bekerja dengan terpaksa. Baik, tetapi kalau saya tanyakan, betulkah
ataupun benarkah memberi lebih gembira daripada menerima? Memberi hadiah dengan menerima hadiah, mana gembira? Mungkin anda mengatakan sekarang, tak sama. Ya, memberi lebih gembira daripada menerima, tetapi memberi hadiah dengan menerima hadiah lebih gembira. Tidak. Ya. Saya cuba menjelaskan pada anda dengan satu cerita. Lepas cerita ini, kita semua akan mengakui memberi tetap lebih gembira daripada menerima. Ya, seorang ibu ada seorang anak perempuan umur 3 tahun, ya, ataupun 2 tahun, ya. Anak ini permintaannya anak yang umur 3 tahun ni ataupun 4 tahun ni dah boleh bercakap, ya. Ibu, mama tolong saya nak anak patung mannequin, ya, yang besarnya begini, yang warnanya begini, ya, ada spesifikasi tertentu. Maka ibu kerana sayang sangat pada anak, cari di kedai, cari di bandar, cari di mana-mana saja. Ya, ada anak patung tetapi tidak menemui anak patung seperti mana yang dikehendaki oleh anaknya. Satu hari ibu dapat peluang untuk kursus agak jauh di bandar yang besar. Selepas dia kursus, ya, kemudian ada masa free, dia pergi ke kedai dan alangkah gembiranya dia melihat ada anak patung seperti mana yang dikehendaki oleh anaknya. Dia pun beli, kemudian dia bungkus dengan kertas hadiah dan sebagainya. Dan apabila pulang, selalunya anak akan bertanya lepas bagi salam, ya, anak akan tanya, mama, umi ada? Selalunya mengecewakan. Tapi pada hari itu, ya, dia beri bungkusan hadiah itu, anak koyak helai demi helai. Kemudian dia nampak anak patung yang selama ini memang diidamkan, selama ini memang diminta daripada ibunya. Selalu tak ada, tetapi hari ini ada. Dia pun peluk sangat ni. Umi, mama, terima kasih. Saya nak tanya hati anda, siapakah agaknya yang lebih gembira? Anak yang menerima ataupun ibu yang memberi? Saya pasti jawapannya ialah ibu yang memberi. Sebab itu memberi lebih gembira daripada menerima dengan syarat kita ada kasih sayang dalam hati kita. Memberi dengan kasih sayang. Dan orang yang bersyukur ialah orang yang penuh dengan kasih sayang dan mereka sentiasa ingin memberi. Dan ingat, kasih sayang sesama manusia dia bertunjangkan, berakar kepada iman kepada Allah. Sebab tu dalam Islam, makin tinggi iman seseorang, makin tinggi kasih sayangnya kepada manusia. Ya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang hingga dia mengasihi saudaranya seperti mana ia mengasihi dirinya sendiri. Dan insya-Allah bila orang tu ada iman, dia ada kasih sayang. Bila dia ada kasih sayang, dia boleh memberi dan dia akan ceria dalam memberi. Bukan saja orang yang menerima ceria, tetapi dia ceria. Hidupnya penuh dengan cahaya. Hidupnya penuh dengan kegembiraan dalam hidup. Baik, antara tiga-tiga pekerja tadi, pekerja yang masam, pekerja yang selamba, pekerja yang ceria tadi, agak-agaknya kualiti kerja yang mana yang paling tinggi? Hasil kerja yang paling berharga ataupun paling bernilai, agak-agaknya mana? Ya. Saya yakin anda setuju dengan saya bahawa pekerja yang ketiga tu yang membuat kerja dengan keadaan gembira itulah hasil kerja yang paling tinggi, yang paling berkualiti. Walaupun niat mereka untuk memberi, ya, tetapi apabila memberi dengan kasih sayang, mereka akan memberi yang terbaik. Dan ingat, apabila kita bekerja dengan rasa syukur, kita memberi yang terbaik, apa impaknya? Kita akan mendapat yang terbaik. Kita mungkin dinaikkan pangkat, kita mungkin disayangi oleh atasan kita, ya. Walaupun kita memberi bukan untuk menerima, tetapi hukumnya what you give you get back. Apa yang kita beri, kita akan terima balik dalam kehidupan ini. Sebab itu, kalau kita lihat dalam kehidupan kita, masakan yang paling sedap selalunya dikatakan masakan ibu. Kerana ibu memasak, ada air tangan, orang kata, ada air tangan ibu. Air tangan ibu ialah aliran kasih sayang seorang ibu apabila dia memasak. Bukan air tangan yang fizikal, bukan. Dia basuh tangan, yang ini jadi air untuk tanak nasi, yang ini dia basuh tangan, ni air untuk jadikan kuah, bukan. Air tangan ibu ketika memasak ialah aliran kasih sayang seorang ibu
apabila dia masak, dia nak memberi betul-betul makanan yang sedap kepada anak-anaknya. Subhanallah, konsep air tangan yang memberi kesan kepada kualiti pekerjaan bukan saja ada pada tukang masak, bukan saja ada pada ibu, tetapi kepada seorang ustaz. Apabila dia mengajar dengan kasih sayang, pengajarannya, kuliahnya akan baik. Seorang penulis, apabila dia menulis dengan kasih sayang, dia menulis dengan iman, insya-Allah hasil kerjanya, hasil tulisannya, bukunya, artikelnya akan baik. Hatta seorang nelayan, buruh, doktor, engineer atau apa saja profession kita, apabila kita melaksanakannya dengan ceria, apabila kita melaksanakan dengan kasih sayang, insya-Allah hasil kerja kita akan baik dan kita akan mendapat imbalan ataupun ganjaran yang baik. Ingat, apabila kita bekerja, bila kita katakan pekerjaan itu baik, kita mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Apa saja. Kita nak makan, baca Bismillah. Kita nak bermusafir, baca Bismillah. Apa saja perkara-perkara yang baik, perbuatan-perbuatan yang baik yang kita nak lakukan, seharusnya dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Apa maksudnya Bismillah? Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Rupa-rupanya apabila kita bekerja dan pekerjaan itu kita mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim, artinya kita nak jadi wadah ataupun saluran bagi Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberi kasih sayangnya kepada orang lain. Hari ini seorang cikgu, seorang guru, memberi kasih sayang, yang datang daripada Allah, dan dia nak memberi kasih sayangnya, memula pengajarannya dengan Bismillah, maka dia nak mengalirkan kasih sayang yang datang daripada Allah kepada pelajar-pelajarnya. Seorang peniaga yang memulakan perniagaannya dengan Bismillahirrahmanirrahim, dia yakin bahawa dia bekerja dengan kasih sayang, dengan iman, dengan rasa bersyukur untuk mengalirkan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang-orang lain. Dan inilah yang penting apabila kita dalam kehidupan kita ini, kita bersyukur, segala-galanya akan menjadi indah. Memberi akan menyebabkan kita banyak menerima. Saya sudah katakan dalam pertemuan-pertemuan yang lalu, dalam matematik kita, dalam perkiraan kita, kalau kita ada RM10, kita memberi RM2, mengurang 10 tolak 2 jadi RM8, kita dapat kurang daripada sebelumnya. Tetapi matematik ataupun kiraan bagi Allah yang hanya difahami oleh orang yang bersyukur ialah apabila mereka memberi, mereka akan lebih banyak menerima. Jadi rumusannya ialah mari kita bekerja atas rasa bersyukur. Kerana orang yang bersyukur ialah orang yang bekerja dengan iman. Bila ada iman di hati kita, insya-Allah akan ada kasih sayang. Dan bila ada kasih sayang, insya-Allah kita boleh memberi dengan gembira. Dan apabila kita memberi dengan gembira, bukan saja orang yang menerima akan gembira, tetapi kita yang memberi terlebih dahulu gembira. Saya teringat apa yang dikatakan oleh Dr. Aid Al-Qarni dalam bukunya La Tahzan. Apa kata beliau? Apa tulis beliau? Dia kata, orang yang pertama mendapat kebaikan, orang yang pertama yang mendapat kebaikan ialah orang yang melakukan kebaikan itu, walaupun kebaikan itu dibuat untuk orang lain. Sekali lagi saya ulang, orang yang pertama mendapat kebaikan ialah orang yang melakukan kebaikan itu, walaupun kebaikan itu dibuat untuk orang lain. Contohnya, apabila kita bertemu dengan orang lain, kita memberi salam, Assalamualaikum. Itu satu doa, salam sejahtera untukmu. Subhanallah, apabila kita memberi salam, kita memberi doa, sebelum doa kita untuk saudara kita dimakbulkan, tetapi malaikat terlebih dahulu akan memakbulkan doa kita. Sebab itu kita terlebih dahulu akan merasa ceria. Saya sudah ulang berkali-kali dalam segmen ini, tangan yang mengulur bunga mawar, pasti tangan itu berbau harum. Jadi pada hari ini, sekiranya kehidupan anda, kehidupan kita dalam keadaan yang mood yang tak baik, muram, suram, apa artinya? Artinya waktu itu, hari ini kurang memberi.
marilah kita ceriakan hidup kita dengan memberi, dengan rasa bersyukur. Dan kita perlu, bila ada rasa bersyukur, kita syukur dengan rasa bersyukur yang Allah berikan kepada kita. Dan insya-Allah, ya, apabila kita mula memberi senyuman, memberi salam dan sebagainya, insya-Allah kebaikan itu akan dapat kita rasakan, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.